Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sama-sama kita melihat Suratul Sad, sambungan daripada kitab Safwatut Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, bermula pada ayat ke-52. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan bincang pada ayat yang ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahum qasiratut tarfi atrab. Di sisi mereka, orang-orang yang beriman ini, iaitu Al-Hurul 'Ain, bidadari syurga yang mana mereka tidak melihat melainkan kepada suami mereka yang berada dalam syurga. Atrab ni makna yang sebaya dengan mereka. Umur penghuni syurga 33 tahun. Jadi bidadari pun sama, begitu juga umurnya. Hada ma tu'aduna liyaumil hisab. Hada ma tu'aduna liyaumil hisab. Ini adalah balasan kamu yang mana dijanjikan kepada kamu di kehidupan dunia. Apa dia? Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah rezeki kami. Ini adalah nikmat yang kami berikan kepada penghuni syurga yang tidak akan putus, tidak akan hilang selama-lamanya. Dalam Zilalul Quran, tafsir Zilalul Quran menyatakan yabda hadzal mashhad bimanzurain yabda hadzal mashhad bimanzur mutaqabil tamam at-taqabul fil majmu' wal ajza wa fis sama wa fis simati wal hayat manzur al muttaqin. Sesungguhnya ini adalah rezeki kami yang Allah Ta'ala berikan kepada penghuni syurga, dan mereka nikmat tersebut tidak akan terputus daripada mereka selama-lamanya. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Ini sesungguhnya. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Ini sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas. Bagi orang-orang yang melampaui batas, la syarra ma'ab, benar-benar mereka akan mendapat seburuk-buruk tempat tinggal.
Sebelum daripada itu ayat 52 dan ayat 53 dan 54 menyatakan ayat 52, 53, 54. Okey. Wa indahum qasiratut tarfi 'ain wa indahum qasiratut tarfi atrab hadha ma tu'aduna liyaumil hisab inna hadha larizquna ma lahu min nafad. Pemandangan orang-orang muttaqin bagi mereka husna ma'ab, iaitu tempat yang terbaik. Lawan dia syarra ma'ab yang kita akan bincang kepada ayat ke-55. Bagi mereka penghuni syurga mendapat syurga jannatu adn, kemudian dibuka untuk mereka pintu-pintu syurga ni. Kemudian bagi mereka ada kerehatan, mereka bersandar muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Mereka dapat berehat, bersantai dengan menyandarkan diri di kerusi, kemudian mendapat menikmati pelbagai jenis makanan dan juga minuman. Dan bagi mereka juga adalah kenikmatan bersama dengan bidadari syurga yang sebaya dengan mereka. Pada ayat ke-55, apabila Allah Ta'ala dah ceritakan tentang kesudahan orang-orang yang bertakwa, yang keduanya Allah Ta'ala menceritakan keadaan orang-orang yang celaka, yang berdosa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sebahagian dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi SAW, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup surah ini dengan menyebut kisah Nabi Adam dan juga Iblis, dan bagaimana Nabi Adam enggan, bagaimana Iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu. Sekaligus nak memberi peringatan kepada manusia, berhati-hatilah dengan musuh kamu ini, iaitu syaitan dan Iblis. Ini adalah musuh yang terbesar, dan juga berhati-hati pada gangguan mereka dan juga bisikan jahat mereka. Ayat ke-55, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Ini adalah hadza ni adalah khabar bagi mubtada yang mahzuf, iaitu perkara ini, perkara untuk orang kafir ini. Wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, orang-orang kafir ini yang mendustakan Rasul, la syarra ma'ab, seburuk-buruk tempat mereka akan menuju ke akhirat nanti dalam keadaan mereka menuju ke tempat yang paling buruk. Kemudian ditafsirkan lagi apakah tempat tuju mereka di akhirat nanti. Quran sebut jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad, iaitu mereka akan masuk ke neraka Jahannam, mereka akan merasai kepanasan neraka Jahannam. Seburuk-buruk Jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi mereka. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Kemudian Quran mula menyebut sifat penghuni syurga, sifat penghuni neraka, iaitu at-taghin, al-kuffar, orang yang melampaui batas, orang-orang kafir. Sifat penghuni neraka ni, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Itulah azab yang pedih, rasakanlah azab tersebut. Wa huwal hamim. Hamim adalah air yang panas yang membakar. Al-ghassaq, ghassaq adalah yang mengalir daripada nanah penghuni syurga, dipanggil sebagai ghassaq. Okey. Imam At-Tabari menyatakan
Ayat ini adalah taqdim dan ta'khir. Apa maksud taqdim ta'khir? Maksudnya hadza hamimun wa ghassaqun falyadhuquhu. Itu yang sepatutnya. Hadza hamimun wa ghassaqun falyadhuquhu. Tapi Quran sebut hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Bila sebut tentang hamim, hamim ini adalah alladhi aghla hatta intaha harruh, kemuncak kepada kepanasan, sangat-sangat panas, air yang tersangat panas. Al-ghassaq, air yang mengalir daripada kulit mereka, darah, nanah, itu dipanggil sebagai ghassaq mengikut tafsir At-Tabari. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan azab yang lain seumpama azab yang disebutkan ini. Mana tadi azabnya tersangat panas airnya, seperti, dan diberikan juga azab yang lain yang sama seumpama dengannya, iaitu seperti zamharira, iaitu yang bersangatan sejuk. Itu pun azab juga. Dan juga memakan buah zakum dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pelbagai jenis lagi azab-azab yang diberikan kepada penghuni neraka. Selepas daripada itu dihikayatkan apa yang disebutkan kepada ar-ru'asa, ketua-ketua mereka yang melampaui batas. Apabila mereka masuk neraka, maka berkatalah pengikut mereka kata apa? Hadza faujun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim. Penjaga neraka Jahannam berkata kepada mereka, ini satu jamaah yang ramai yang akan masuk api neraka bersama dengan mereka. Mana penjaga neraka Jahannam akan sentak mereka terus masuk ke dalam neraka. Innahum salun nar, mereka akan masuk ke dalam neraka dengan sangat keras. Innahum salun nar, sesungguhnya mereka masuk ke neraka, merasai azab api neraka. Masuklah kamu ke dalam neraka seperti mana kamu memasukinya. Imam Ar-Razi menyatakan al-iqtiham, masuk dengan cara kekerasan, bukan dengan lembut. Apa dia? Iaitu hadza faujun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Orang Arab, mereka akan kata kepada orang yang mereka panggil mereka untuk datang. Panggil macam mana? Marhaban. Mana ataitu rahban, aku datang, aku mengucapkan selamat datang. Ataitu rahban, ataita rahban fil biladi la dayqan, kamu telah datang, aku ucapkan selamat datang di negara yang tidak mempunyai kesempitan. Qalu bal antum la marhaban bikum. Pengikut-pengikut ketua tadi yang melampaui batas, pengikut-pengikut mereka yang mana ketua mereka telah sesatkan mereka, mereka kata apa? Bal antum la marhaban bikum, bahkan kamulah yang tak layak, tidak layak diucapkan selamat datang. Ulama tafsir menyatakan, ketika mana pengikut-pengikut memasuki Jahannam, ketua-ketua mereka bertemu dengan mereka, bertemu dengan pengikut mereka, maka perkataan ketua mereka, la marhaban bikum, kamu tak layak, kamu tidak layak untuk di sini,
tidak layak untuk mendapat ucapan selamat datang dan juga kebaikan. Inilah ucapan penghuni neraka seperti mana Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 38. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap kali satu umat akan memasuki neraka, maka dia akan melaknat kawannya yang lain, sebab kawan dia menjadi punca sebab dia masuk neraka bersama kawan dia. Bal antum la marhaban bikum. Bahkan kamulah yang tak sepatutnya untuk diucapkan selamat datang. Itu kita panggil ucapan penghuni neraka selama mereka bertelagah. Seperti itulah penghuni neraka. Sebahagian mereka akan melaknat, mencaci, menggantikan ucapan tahiyah, ucapan selamat, ucapan salam. Kemudian diberikan sebab yu'allil al-atba' zalika. Pengikut-pengikut ni dia beri sebab. Sebab apa perkataan mereka laknat ketua-ketua mereka, antum qaddamtumuhu lana. Kamulah yang buat dulu perkara ni kepada kami. Fabi'sal qarar. Kamu yang mendatangkan kepada kami azab ini. Kamulah menjadi sebab pada kesesatan kami. Dan seburuk-buruk tempat tinggal bagi kami dan juga bagi kamu adalah api neraka Jahannam. Ketua mereka kata apa? Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan finnar. Pengikut ketua mereka kata, wahai Tuhan kami, siapa yang buat, mereka kata apa? Rabbana man qaddama lana hadha. Mereka menyatakan, wahai Tuhan kami, sesiapa yang membawa azab ini kepada kami, siapa bawa azab ini kepada kami, maka tambahilah dia azab seksa berlipat kali ganda di dalam neraka. Siapa yang menyebabkan kami masuk dalam neraka, azab dia kali lagi berlipat kali ganda. Fazidhu, lipatkan, tambahkan lagi, ekstrakan lagi azab dia. Azaban dhi'afan minan nar, satu azab yang dilipat kali ganda ke dalam neraka. Ini kalam daripada pengikut-pengikut yang mana ketua mereka menjadi penghuni neraka. Mereka berdoa kepada Allah, diazab, dilipat kali gandakan azab kepada ketua mereka, yang mana mereka lah yang menjadi sebab azab terkena kepada pengikut mereka. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat 38 disebutkan, Rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar. Wahai Tuhan kami, mereka ini telah menyesatkan kami. Wahai Allah, kamu berikanlah kepada mereka, ketua-ketua kami ini, azab dilipat kali gandakan daripada azab api neraka Jahannam. Imam Al-Baydawi menyatakan, pengikut-pengikut ni juga mereka bersuara, Rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan finnar. Wahai Tuhan kami, mereka ni, ketua-ketua kami telah menyesatkan kami, telah menyebabkan kami sesat. Kamu datangkanlah kepada mereka, ketua-ketua kami ni, azabnya dilipat kali gandakan dalam neraka Jahannam. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar. Orang-orang yang melampaui batas di kalangan ketua-ketua puak-puak kafir, mereka kata apa? Kenapakah kami tidak melihat dalam neraka mereka ini yang dahulunya kami berjanji kepada mereka di kehidupan dunia, yang mana dahulu kami menganggap mereka di kehidupan dunia di kalangan orang-orang yang jahat. Ketua-ketua kafir
mereka kata sebab apa kami tak lihat dalam neraka ni mereka-mereka yang mana kami menganggap mereka di kehidupan dunia dulu mereka ni jahat, tapi dekat akhirat mereka tak ada. Ke manakah mereka? Iaitu orang-orang beriman maksudnya. Ibnu Abbas menyatakan mereka maksudkan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal berkata, "Aina Bilal, aina Suhaib, aina Ammar?" Di manakah Bilal? Di manakah Suhaib? Di manakah Ammar bin Yasir? Ini perkataan Abu Jahal. Mereka itu berada di syurga Firdaus. Wa ajaban li Abi Jahlin. Betapa kagumnya Abu Jahal tentang kehidupan mereka di akhirat nanti. Miskin aslama ibnuhu Ikrimah. Kesian kepada Abu Jahal ni, anak dia Ikrimah telah memeluk agama Islam. Ibnatuhu, anak perempuannya Juwairiyah binti Abi Jahlin telah memeluk agama Islam. Wa aslamat ummuh, ibunya telah memeluk agama Islam. Wa aslama akhuhu wa kafara huwa, adik-beradiknya telah memeluk agama Islam, tetapi dia masih lagi kufur kepada Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala. Betapa ajaib dan peliknya Firaun kepada umat ini, iaitu Abu Jahal, kerana anak dia sendiri Ikrimah masuk Islam, anak perempuan dia masuk Islam Juwairiyah, emak Abu Jahal masuk Islam, adik-beradiknya juga masuk Islam, tapi dia masih lagi kufur. Ibnu Katsir menyatakan ini perkhabaran mengenai dengan orang-orang kafir yang berada dalam neraka. Mereka ini yaftaqiduna rijalan, mereka kehilangan beberapa orang lelaki yang mana mereka beri'tiqad mereka lelaki-lelaki ini adalah orang-orang yang sesat di kehidupan dunia, iaitu orang-orang beriman. Maka Abu Jahal telah berkata, mali la ara Bilalan wa Ammaran wa Suhaiban wa fulanan wa fulanan. Abu Jahal kata, kenapa aku tak lihat pada hari ini? Aku tak lihat pun Bilal, aku tak lihat pun Ammar, aku tak lihat pun Suhaib, dan juga si fulan dan si fulan. Ini adalah perumpamaan. Wa illa fa kullul kuffar hadha haluhum. Jika tidak, setiap orang kafir ini, inilah keadaan mereka. Keadaan mereka seperti ini. Mana mereka menganggap orang beriman jahat, teroris, pengganas di kehidupan dunia. Di akhirat mereka lah yang akan ditenggelamkan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menyatakan, attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Adakah kita menjadikan mereka sebagai perolokan? Atau mata kita tidak dapat melihat mereka? Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Adakah kita nak mencaci, mencela diri mereka dalam keadaan mereka berkata, aja'alna haula'il mu'minin fid dunya huz'an wa sukhriyatan? Adakah kami menjadikan mereka ini orang-orang beriman di kehidupan dunia sebagai perolokan, sebagai diperolokkan, ataupun mereka bersama kami dalam api neraka, tetapi kami tidak melihat mereka? Kami tak lihat mereka pun dalam api neraka kalau mereka bersama kami. Ataupun mereka berada, sebab mereka ini di dalam orang-orang beriman di kehidupan dunia, mereka menjadi bahan perolokan. Di akhirat tak ada mereka. Imam Al-Baydawi menyatakan keingkaran ke atas diri mereka dan mencela ke atas diri mereka fil istiskhar minal mu'minin. Itulah kita panggil pilihan istikharah di kalangan orang-orang beriman.
seolah-olah mereka berkata laisu huna finnar, tiadalah mereka di sini dalam api neraka. Ammalat anhum absaruna fala narahum, ataupun pandangan mereka telah berpaling daripada kami sehingga kami tidak melihat mereka. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar, sesungguhnya segala yang diterangkan itu adalah benar, iaitu perbalahan, cercaan penduduk neraka sesama sendiri. Apa yang kita beritahu kepada kamu wahai Muhammad, perkataan penghuni neraka, perbalahan mereka, itu adalah kisah-kisah yang benar, yang tak dapat tidak an yatakallamu, mereka bercakap mengenainya. Kami beritahu kepada kamu wahai Muhammad tentang perbalahan mereka dalam neraka Jahannam, tentang perkataan mereka yang mana mereka wahum fiha. Kami akan beritahu mengenai dengan perbalahan mereka dalam neraka Jahannam dan perkataan mereka yang mana mereka akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yaz billah. Allah Taala menamakan beberapa kalimat ini takhasuman sebagai satu takhasum, perbalahan, kerana perkataan ketua-ketua mereka la marhaban bihim, tidak ada pengikut bagi mereka, tidak ada pengikut, tidak ada ucapan selamat tinggal untuk selamat datang untuk mereka. Bal antum la marhaban bikum, mereka jawab balik, bahkan kamulah sebenarnya tidak ada hak mengucapkan selamat datang kepada kamu. Katakanlah wahai Muhammad, qul innama ana munzirum minhum, qul innama ana munzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Tiadalah bagi kamu Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala, Al-Ghalib ala khalqih, yang menang pada makhluknya, penciptaannya, dan juga perkara-perkara yang ajaib yang ada, dan juga perkara yang membelanjakan pada perkara yang ada dan juga perkara yang tiada. Al-Azizul Ghaffarul Qahhar, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghaffar yang maha pengampun, Al-Qahhar yang mana yang maha menakutkan. Allah Ta'ala mengiringi ayat Qahhar, Qahhar, menunjukkan ke atas pengharapan dan juga targhib. Allah Ta'ala sebut 3 sifat yang menunjukkan ke atas rahmah. Al-fadlu wal karam. Al-fadlu Rabbi, ya Rabbi. At-takhwifu Al-Aziz, Al-Aziz Al-Ghaffar. Fakaunuhu Rabban musy'irun bitarbiyah wal ihsan, wa kaunuhu azizan bi annahu qadirun ala kulli syai', yang menunjukkan Allah Ta'ala berkuasa ke atas setiap sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah manusia berbaki ke atas kekufuran selama 70 tahun, kemudian dia bertaubat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan baginya dengan rahmat Allah Ta'ala semua dosa-dosanya, dan juga menyapu, membersihkan namanya daripada Diwanul Muznibin, buku catatan malaikat, wa yusiluhu ila darajatil abrar, maka akan sampailah ia ke syurga al-abrar. Akan sampai dia ke beberapa derajat al-abrar. Qul huwa naba'un 'azim antum anhu mu'ridun. InsyaAllah kita sambung pada
hari Jumaat nanti insya-Allah pada ayat qul huwa naba'un azim, ayat 67 insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa